saya boleh sebut dekat sini. Okey. Antara lain yang saya boleh kongsi lah. Patutnya boleh set apa dia presenter punya view, tak jadi hari ni. Okey. Antara lain tanda kiamat yang boleh kita nampak sekarang lah. Kalau kita panjang umur sampailah kepada hari kiamat, kan? Mungkinlah kita pun tak tahu bila, kan? So jangan kita nak predik. Tak perlu kita predik. Sebab persoalan kiamat, soalan sa'ah ni adalah termasuk dalam, kalau kita belajar akidah, termasuk dalam soalan as-sam'iyyat. Akidah ni kalau kita belajar ada tiga. Ada ilahiyat, ada nubuwat, ada sam'iyyat. Ilahiyat ni kalau di barat dia termasuk dengan divinity lah. Soalan ketuhanan. Yang kedua nubuwat, kenabian. Yang ketiga sam'iyyat. Sam'iyyat ni istilah lain kita guna ghaibiyat. Perkara yang ghaib. So perkara ghaib ni akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita hanya terima kebenaran melalui yang pertama Quran, yang kedua Nabi. Mana hadis-hadis kan? Sebab ta'arif sam'iyyat itu sendiri al-umur allati la tu'khadhu illa bin naqli aw riwayat 'an as-sadiq as-sadiq. Kita hanya boleh terima melalui riwayat Nabi SAW sama ada Quran ataupun hadis. So orang ada predik kiamat sekian dan sebagainya, apa sikap kita? Secara mudah kita berkata orang ni nipu lah, kan? Kezab, pembohong besar. Sebab Nabi sendiri pun sebagai Habibullah, sebagai kasih Allah, Allah Ta'ala tak bagi tahu rahsia bilanya hari kiamat. Even hari kematian Nabi SAW pun Allah Ta'ala tidak reveal kepada kekasih. So orang yang mendakwa tarikh kiamat maknanya secara mudah lah kita boleh berdasarkan mizan al-ilmi, timbangan ilmu kita, timbangan akidah kita, orang ni sesat. Kalau declare kata okey, berdasarkan kajian saya, research yang saya buat, dah PhD yang saya buat, kajian ni, eksperimen saya buat, akan berlaku kiamat ni pada tarikh sekian. Dia hebat, profesor tara mana pun, ini tak betul lah. Okay. So itu timbangan ilmu kita. Okay. Antara lain yang saya nak boleh kongsi tentang alamat kiamat ni, dalam hadis Nabi sebut, hadis Bukhari dan Muslim, Nabi kata yang pertama removal of knowledge, zahabul ilmi, ilmu itu hilang. Ilmu hilang. Dan ilmu ni dia tak akan hilang secara apa kita kata evaporate, dia tidak dissolve, hilang macam gula dalam air, tidak. Nabi jelaskan bagaimana cara hilangnya ilmu melalui dimatikan para ulama. Liqabdil ulama. Ulama diangkat, maknanya dimatikan para ulama. So bila ulama dimatikan, yang tinggalnya adalah golongan yang disebut Nabi juhal. So bila orang jahil diangkat menjadi pemimpin ataupun orang jahil diminta fatwa, dia akan memberikan fatwa. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Dan kesannya dia punya repercussion dia, mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. So hari ni kita tengoklah, kita sebagai orang terpelajar ni, cuba kita tengok. Kita boleh guna mizan kita, timbangan ilmu kita, mana ulama yang kita boleh pegang betul-betul ilmu mereka, dan mana yang kita rasakan bukan ulama, kan? Hasil daripada belajar kita pun dalam konteks kita belajar ni, kita boleh bezakan, kan? Mana profesor yang hebat, mana guru kita yang hebat, dan mana yang just cukup-cukup makan, kan? Kita boleh bezakan. Tambah lagi dalam konteks ilmu agama. So kita kena berguru, kalau boleh kita cari guru-guru yang mursyid, yang boleh mendidik hati kita, bukan sekadar bagi ilmu, yang boleh didik hati kita. Dia ilmu ni semua orang boleh bagi. Kalau apa yang nak kasi dia boleh cakap, kan? Baca tafsir orang, tengok 3 buku, kan? Kita kena cari guru yang mursyid, yang boleh memberi didikan kepada hati kita. Sebab sekadar ilmu saja kita akan rasa koyak, khayal. Tak, kita akan rasa aku dah hebat, aku dah tahu ni, tahu tu, tahu ilmu ni, tahu semua benda, kan? Tapi hati kita tidak terdidik, hati kita tidak digosok ataupun dipolish dengan ilmu. So selama mana hati tidak dipolish,
Selagi tak, ilmu kita duduk di situ lah. Kan, ilmu bertambah tetapi amal tidak bertambah. Sedangkan tujuan daripada ilmu adalah untuk menambahkan amal. Kan? Okay. Yang kedua kat sini disebut abundance of ignorance. Wa yakthura al-jahl. Wa yakthura al-jahl. Kejahilan merata. Macam mana kita nak relatekan dengan zaman kita sekarang? Kejahilan merata. Dunia kita sekarang bukan tak ramai orang pandai. Kan? Terlalu ramai orang cerdik. Tengok SPM boleh berapa ramai dapat 9A. Itu kat Malaysia je. Kan? Terlalu ramai orang cerdik di situ. Sudah straight A sudah. Tetapi kontennya substance tak ada. Ini yang dimaksudkan al-jahl di sini. Dunia hebat, tetapi agama tiada, kosong. Sebab tu satu benda yang saya selalu suka sebut pada pelajar ni, di samping kita mencari ilmu dunia ni, kita kena usahakan mencari ilmu akhirat. Kena cari. Sebab once you all dah kerja, masuk dalam medan pekerjaan, tak ada masa dah nak belajar. Tak ada masa dah. Kaya dah. Bila dah kahwin lagi, dapat anak, goodbye. Tak ada dah. Majlis ilmu ni tak ada dah. Kecuali kita betul-betul ada kesungguhan, ada ketahanan. Bila dah kerja memang, kadang-kadang dialah kerja sampai ada kerja engineer, ada kerja accountant dan sebagainya, kadang kerja bawa balik rumah. Kan? Tak siap report pukul 1 pagi tu dah buat lagi. Kan? So bila masa nak belajar? Takkan nak belajar dengan YouTube je. Kan? Boleh je. Buka usaha saya tu dah. Boleh je. Tapi keberkatan ilmu tu tak ada. Kan? Keberkatan kita di masjid, menghadap guru dan tak ada. So gunakanlah masa muda ni. Kalau nak travel, nak pergi mana-mana pun, gunalah masa sekarang ni sebelum kahwin. Kan? Sebelum beranak pinak, bercucu. Pergilah merantau mana-mana, cari. Khususnya selain daripada ilmu dunia tadi, ilmu akademik yang kita belajar, kadang tak betul sebenarnya kita guna ilmu dunia. Dah. Sebab ilmu akhirat juga. Semua kita kena tulislah biar jadi masuk pahala ibadah kita. Kan? Biar kita belajar accounting, kita belajar engineering, kita belajar sains dan sebagainya, biar sampai maksud, sampai matlamat dia kenal Allah SWT. Sebab tujuan daripada ilmu itu adalah ma'rifatullah. Kan? Kalau kita belajar, dia semua ilmu ni ilmu Allah SWT. Kan? Ilmu Allah SWT. So kita kena enjah supaya apa yang kita belajar tu sampai ke matlamat akhirnya kita kenal Allah SWT. Kalau tak sampai kat situ, maknanya ada something wrong lah. Tak something wrong. So di samping ilmu-ilmu akademik tadi, kita kena cari, usahakan. Belajar bahasa Arab, belajar tafsir, belajar. Paling tidak asasnya kita kena perbaiki bacaan Quran. Esok nak beranak, nak ada anak, siapa nak ajar Quran anak kita? Nak ajar Quran isteri kita? Kan? Takkan nak panggil Ustaz saya terus. Rumah dia mengajar Quran kan? Tak. Setanggungjawab bapa tanggungjawab suami. Kan? Isteri dia boleh minta. Sebab tu dalam fiqh, kalau kita belajar fiqh, kalau suami itu tidak berkemampuan untuk mengajar isteri ilmu-ilmu agama, isteri boleh minta kebenaran, boleh minta izin kepada suami untuk keluar pergi masjid ke dengan kuliah dan sebagainya, cari guru untuk belajar ilmu agama. Jadi kena buktikan kelelakian kita lah. Dah. Biar kita menguasai ilmu-ilmu akademik, ilmu dunia dan ilmu agama juga kita kena kuasai. Ini bila kahwin, isteri tanya, "Bang, saya ni period datang haid berapa hari yang biasa?" Jom kita tanya Haji Google je. Tanya lebay jauh. Kan? Apa dah? Benda tu basic tu. Benda tu basic. Selain daripada orang perempuan sendiri, golongan wanita pun muslimat kena tahu benda tu syarat, benda tu berkaitan dengan diri dia. So suami ni kena tahu. Kan? Sebab bila kahwin, benda yang tak betul, dosa dan sebagainya, di sudut ibadah yang tak betul akan naik kepala atas waktu berjamala suami. Kepala suami tu. Jangan seronok nak kahwin. Kan? Jadi
Jadi itu benda-benda asal yang perlu kita kuasai. Dan banyak lagi lah yang lain-lain yang saya rasa boleh kita tengok dalam. Kita pergi kepada berikutnya. Okey. Habis. Akhir sekali pula. Yang berikutnya, fa'lam annahu, saya tengok jam 7.10 dah. Yang akhir sekali tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam kat sini ulama apa, ketahuilah. Maksud so know. Kat sini ketahuilah. Ayat ini diadres kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Okey, Nabi dengan para sahabat dah beriman. Okey, dah beriman. So maksud fa'lam kat sini adalah untuk menyatakan supaya mereka ni steadfast. Ai fasbut. Tetapkanlah diri kamu di atas jalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar hanya tahu. Ketahuilah, tidak. Tahu dan tetapkanlah melalui amalan-amalan. Okey, apa yang Allah Taala ajar kat sini dengan pelbagai banyak cabaran yang kamu terima, satu benda yang kamu kena pegang adalah Tuhan itu adalah Allah SWT. Kan? Dalam hadis Nabi sebut, sekiranya seluruh manusia atas dunia ni berusaha, bekerja untuk memberikan kebaikan kepada kamu, tetapi Allah nakkan keburukan kepada kamu, maka manusia tidak akan mampu untuk menahan kehendak Allah Taala. Sekiranya seluruh manusia atas dunia ni bekerja, berusaha untuk buat jahat kepada kamu, buat keburukan kepada kamu, menganiaya, menzalimi kamu, sedangkan Allah Taala tidak mahu perkara itu berlaku, maka manusia tidak akan boleh menjejaskan kehendak dan iradah masyiah Allah SWT. Jadi itu kena pegang betul-betul. Tak. Hidup mana-mana